Hai semua, Assalamualaikum. Bersama dengan cikgu pada kali ini untuk Matematik Tingkatan 4, Bab 3 Penakkulan Logik. Dan dalam video kali ini kita akan lihat standard kandungan 3.2, hujah dan satu standard pembelajaran iaitu kita akan menerangkan maksud hujah dan membezakan antara hujah didaktif dan hujah induktif. Di sini kita boleh lihat perbualan di antara Suhaimi dan Mutu, di mana Mutu berkata, jika Suhaimi menyiapkan semua kerja rumah matematik, maka Puan Sharifah akan puji kamu. Tetapi Suhaimi menjawab, Mutu, Puan Sharifah tidak akan puji saya. Okey, jadi apakah kesimpulan yang boleh kamu buat? Adakah Suhaimi telah menyiapkan kerja rumah matematiknya berdasarkan jawapan daripada Suhaimi? Jadi ini dinamakan sebagai hujah, iaitu di mana proses kita membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan yang diberi. Okey, dinamakan sebagai penghujahan. Dan hujah boleh terdiri daripada beberapa premis dan satu kesimpulan. Jadi apa pula yang dimaksudkan dengan premis? Premis ialah satu pernyataan yang akan memberikan informasi sebelum kita dapat membuat satu kesimpulan. Jadi kesimpulan pula merupakan satu kesudahan pendapat ataupun keputusan setelah kita dah melihat premis yang diberi. Dan biasanya satu hujah ringkas akan terdiri daripada sekurang-kurangnya dua premis dan satu kesimpulan. Dalam proses penghujahan, terdapat dua kategori pernyataan, iaitu yang pertama ialah pernyataan khusus, iaitu pernyataan yang khas merujuk kepada suatu kes tertentu. Dan yang kedua ialah pernyataan umum, iaitu pernyataan yang menerangkan sesuatu konsep secara menyeluruh. Seterusnya kita pergi kepada hujah, di mana terdapat dua jenis hujah, iaitu hujah didaktif dan hujah induktif. Hujah didaktif ialah suatu proses membuat kesimpulan khusus yang dibina berdasarkan premis umum. Manakala hujah induktif ialah proses membuat kesimpulan umum yang dibina berdasarkan premis khusus. Okey, jadi yang ni cara mudah kamu nak ingat. Didaktif, okey, didaktif ialah umum kepada khusus. Okey, daripada premis umum, kita bina kesimpulan khusus. Okey, cukup untuk kamu ingat satu sahaja, didaktif, iaitu umum kepada khusus. Okey, jadi untuk induktif tu sebaliknya lah, iaitu khusus kepada umum. Okey, jadi kita akan lihat contoh soalan. Tentukan sama ada hujah berikut ialah hujah didaktif atau hujah induktif. Okey, jadi yang ni tadi cikgu kata kita ingat satu sahaja, iaitu untuk hujah didaktif, iaitu umum kepada khusus. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah. Sudut PQR ialah sudut tirus. Maka sudut PQR kurang daripada 90 darjah. Okey, semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah. Dan ni kesimpulan dia. Sudut PQR kurang daripada 90 darjah. Okey, jadi kita lihat di sini. Kita boleh lihat premis satunya semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah, iaitu ini merujuk kepada umum. Okey, sebab dia kata semua sudut tirus. Jadi yang ni adalah umum. Kesimpulan dia, sudut PQR kurang daripada 90 darjah. Dah fokuskan secara khusus. Jadi yang ni adalah khusus. Jadi kita membina kesimpulan khusus berdasarkan
premis umum. Jadi umum kepada khusus ialah hujah didaktif. Okey, hujah didaktif. Jadi kita lihat contoh yang kedua pula. Hasil tambah sudut perluaran segitiga ialah 360 darjah. Hasil tambah sudut perluaran segi empat 360 darjah. Hasil tambah sudut perluaran pentagon 360 darjah. Maka hasil tambah sudut perluaran setiap poligon ialah 360 darjah. Okey, kita lihat premis. Tentang segitiga. Tentang segi empat. Tentang pentagon. Dan untuk kesimpulannya, setiap poligon. Jadi di sini kita boleh lihat yang mana umum, yang mana khusus. Okey. Jadi hasil tambah sudut perluaran segitiga. Dia dah rujuk secara khusus segitiga. Jadi yang ni adalah khusus. Dan untuk kesimpulan dia, hasil tambah sudut perluaran setiap poligon. Jadi dia dah sebut secara menyeluruh, iaitu poligon. Jadi yang ni adalah umum. Jadi khusus kepada umum ialah hujah induktif. Okey, boleh? Umum kepada khusus didaktif. Okey, seterusnya kita lihat praktiskan diri. Soalan pertama. Tentukan sama ada hujah berikut ialah hujah didaktif atau hujah induktif. Okey, semua faktor bagi 6 ialah faktor bagi 12. Okey, kita lihat yang ni. Semua faktor bagi 6 ialah faktor bagi 12. 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor bagi 6. Okey. Maka 1, 2, 3 dan 6 ialah faktor bagi 12. Okey, yang ni secara umum. Yang ni selepas ayat markah ni kesimpulan. Yang ni dah fokuskan kepada nombor ni. Okey, jadi yang ni adalah khusus. Jadi cikgu kata umum kepada khusus ialah hujah didaktif. Okey. Yang kedua, 5 kuasa 2 darab 5 kuasa 3 sama dengan 5 kuasa 5. Okey, kamu lihat ayat ni. Kita lihat pada kesimpulan. 5 kuasa M darab 5 kuasa N sama dengan 5 kuasa M tambah N. Okey, yang ni dia dah sebut secara khusus. Okey, yang ni khusus. Yang ni kesimpulan dia umum. Jadi KU. KU adalah hujah induktif. Boleh? Yang ketiga. Okey, kita lihat daripada premis awal. 2 darab 1 sama dengan 2. 2 darab 2 sama dengan 4. Okey, yang ni adalah secara khusus. Boleh ditulis sebagai 2N. Okey, 2N. Ni dah dia dah buat kesimpulan menyeluruh. Jadi yang ni adalah umum. Jadi umum khusus kepada umum ialah hujah induktif. Okey, yang keempat. Semua poligon sekata mempunyai sisi yang sama panjang. Okey, semua. Okey, ayat dia ialah semua. Semua poligon sekata. Jadi yang ni merujuk kepada umum. Mana kesimpulan dia? Okey, yang ni kesimpulan dia. A, B, C, D, E, F, G mempunyai sisi yang sama panjang. Yang ni khusus. Jadi U, K ialah hujah didaktif. Okey, hujah didaktif. Yang kelima, semua gandaan 10 berakhir dengan digit sifar. Okey, semua gandaan 10 berakhir dengan digit sifar. Yang ni adalah umum. Maka nombor 50 berakhir dengan digit sifar. Yang ni adalah khusus. Jadi umum kepada khusus ialah hujah didaktif. Boleh? Umum kepada khusus ialah hujah didaktif. Okey, seterusnya kita lihat soalan 6. Okey, 1 kuasa 2 tambah 2 sama dengan 3. 2 kuasa 2 tambah 2 sama dengan 6. Okey, yang ni adalah khusus. Dan kesimpulannya N kuasa 2 tambah 2 sama dengan N sama dengan 1, 2, 3. Okey, yang ni adalah umum. Sebab dia dah ganti huruf dengan N.
Jadi khusus kepada umum ialah hujah induktif. Soalan 7. Okey, dia dah gantikan dengan nombor, maksudnya yang ni adalah khusus. Okey, yang ni adalah khusus. Boleh ditulis sebagai 1 tambah N kuasa 2. Okey, dia dah ganti dengan N, yang ni adalah umum. Sama macam yang atas tadi, khusus kepada umum ialah hujah induktif. Okey, 8. Semua gandaan 9. Semua gandaan 9 ialah gandaan 3. Semua gandaan 9. Okey, ni premisnya. Terlihat kesimpulannya. Nombor 72. Okey, dia dah sebut 72, maksudnya yang ni khusus. Yang ni adalah umum. Jadi, umum kepada khusus ialah hujah diduktif. Okey, yang ke-9. Semua nombor nisbah boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Maka 1/5 boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Okey, semua nombor nisbah. Dia tak ada sebut nombor apa. Jadi, yang ni adalah umum. 1/5 boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Dah sebut 1/5, maksudnya yang ni khusus. Jadi, umum kepada khusus ialah hujah diduktif. Dan yang terakhir, soalan 10. Sudut penggenap bagi 60 ialah 120 darjah. Okey, dia dah sebut khas sudut 60 darjah. Jadi yang ni khusus. Kesimpulannya, maka sudut penggenap bagi theta ialah 180 darjah tolak theta. Jadi yang ni umum. Jadi kesimpulan umum daripada premis khusus. Okey, KU jadi hujah induktif. Jadi cikgu harap kamu boleh bezakan di antara hujah induktif dan hujah diduktif, di mana hujah diduktif adalah umum kepada khusus dan hujah induktif adalah khusus kepada umum. Jadi seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen.